Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan teruskan lagi kelas online kita. Untuk hari ini kita akan buat ulang kaji tajuk graf gerakan atau tingkatan 5 disebut sebagai kecerunan dan luasi bawah graf. Okey, untuk tajuk graf gerakan kita ingat kembali apa yang kita dah belajar dalam tajuk graf gerakan Okey, graf gerakan yang pertama sekali kita tengok pengenalannya adalah berkaitan dengan paksi. Okey. Paksi Y adalah paksi yang mencancang ini. Okey, yang warna biru ni. Ini adalah paksi Y. Okey, yang mana skala dia adalah satu petak mewakili 2 unit. Kalau paksi X adalah yang di bawah bahagian bawah, okey, yang ni. Paksi X adalah ini, warna hijau. Okay, itu adalah paksi X. Yang mana satu petak mewakili 1 unit. Kalau ikut pada graf yang diberi ni lah. Okay. Kemudian kita akan tengok cara nak baca. Okay. Ini ada yang tak tahu lagi cara nak baca. Okay. Titik X, Y, kita mesti baca paksi X dahulu. Baru baca paksi Y. Okay, paksi X yang color hijau ni, okay, bacaan titik dia adalah 26. Jadi kita tengok kat mana 26 tu. Okay, 26 adalah, okay, kita baca dari paksi X. 26. So titik dia dekat sini. Okay. Okay, katakan titik yang ini. Ini kita baca dari paksi X mesti 02. Okay. Kemudian yang ini pula, okay, dia adalah 5, 12. Okay, 5, 12. Okay, ini adalah 8, 0. Okay, ada persoalan untuk macam mana cara nak baca titik ni? Ada tak? Tak ada Okay, kalau tak ada kita teruskan dengan apa yang kita perlu tahu dalam bab graf gerakan ni. Apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, yang pertama adalah graf jarak masa. Okay, graf jarak masa yang mana paksi Y dia adalah jarak, paksi X dia adalah masa. Okay. Kemudian kecerunan graf mewakili laju atau kadar perubahan jarak. Okay, ini kecerunan dia mewakili laju atau kadar perubahan jarak. Okay, kita tengok contoh kat sini. Okay, ini macam mana cara nak lukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa yang diberi. Okay, ini contoh Okay, Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa diambil oleh Azrin semasa latihan. So kat situ dia bagi ini adalah masa, ini jarak Okay, so cara dia langkah pertama kita kena pilih dulu skala. Okay, skala macam mana nak pilih skala? Okay, kita tengok kesesuaian yang data yang diberi. Okay, masa 30, 60, 90, 120. Jadi pattern dia adalah tambah 30, 30. Jadi kita gunakan satu petak mewakili 30. Okay, supaya lebih senang. Kemudian langkah kedua nak plot titik. Okay, kita plot lah macam biasa. Okay, 0, 0, 30, 10. Okay, dan seterusnya. Okay. Kemudian sambungkan titik. Okay, macam biasa. Okay, sambung sahaja. Tak ada masalah. Okay, seterusnya kita akan tengok apa yang awak dah belajar. Sebenarnya ini adalah tingkatan 3 kecerunan. Kecerunan apa yang awak dah belajar untuk mencari kecerunan. Kita ada formula untuk cari kecerunan yang mana kita gunakan titik Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Yang ini mesti ada lah. Mesti ingat lah. Okay, sampai bila-bila pun mesti ingat. So titik Y2 adalah titik yang kedua. Okay, ini Y2 tolak dengan Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. Sekiranya graf itu adalah bentuk dia macam ni, ini adalah kecerunan positif. Okay. Positif lah kecerunan dia. Kalau kecerunan negatif, bentuk dia terbalik macam ni. Okay. Sekiranya dia adalah garis melintang macam ni, maknanya dia tiada kecerunan. Kecerunan dia adalah kosong. Okay, sama juga sekiranya garis dia menegak sebenarnya. Okay. Dia tiada kecerunan. Okey, seterusnya kita tengok soalan nak mencari kecerunan. Okey, ini boleh cuba jawab lah.
Okay, kita tengok soalan dia yang pertama. Okay. Ini adalah graf jarak masa yang diberi. Okay, cuba cari kecerunan AB. Okay, itu adalah graf dia. Okay, graf jarak masa. Okay, so kita tengok kat situ kecerunan titik dia adalah 0, 0 dengan 2, 2, 20. Okay, 2, 20. Jadi, macam mana kita nak cari? Titik Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, so kita dapat 20 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 0. So dapat berapa? 10. 10. Okay, 10. Betul? Okay, kecerunan BC. Berapa kecerunan BC? Sorry, cikgu salah tadi. Ni 20, bukan 20, ni 10. Oh. Betul lah jawapan tadi 5. Ah. Okay. 5. Okay. So, seterusnya, kecerunan BC. Okay, ini BC. So, berapa kecerunan dia? BC. Kosong. Kosong. Okay, kosong. Betul, kosong. Kenapa kosong? Sebab dia adalah garis Lurus. melintang. Dia tak ada kecerunan. Jadi, kecerunan dia adalah kosong. Okay, kecerunan CD. Okay, kita tengok CD. CD dekat sini. Okay, apa titik dia? Titik ini adalah 4, 10. Yang ini adalah 5, 14. Jadi, kecerunan dia adalah berapa? 14 4. tolak 10 bahagi dengan 5 tolak 4. So, dapat 4. Okay? Betul? Okay, seterusnya kecerunan DE. Berapa kecerunan DE? Cuba kira. DE. Titik E adalah 6, 0. So, berapa kecerunan DE? Okay, Y2 dia berapa? Y2 dia adalah, tak kisah awak nak ambil ini sebagai Y1, yang ini Y2 boleh, ini 2, yang ini 2, yang ini 1 pun boleh. Tak ada masalah. Sama je sebenarnya. Okay, katakan kita ambil ini sebagai Y2. So, maknanya 0 tolak 14 bahagi dengan 6 tolak 5. Okay. So, berapa? 0 tolak 14, negatif 14 lah. Bahagi dengan 6 tolak 5, 1. Jadi kecerunan dia adalah negatif 14. Okay. So ini adalah asas untuk kita dapatkan, untuk kita guna dalam tajuk graf gerakan ni. Okay, kita sambung balik. Untuk seterusnya, okay, kita akan tengok okay, contoh graf jarak masa. Okay, ini adalah graf jarak masa. Okay, graf jarak masa. Okay, diberi kat situ jarak, mana kita akan tengok pada paksi Y lah. Okay, ini adalah paksi X adalah masa. Jadi kat situ kita akan tengok apa yang kita boleh jelaskan tentang graf jarak masa ni. Okay, yang pertama sekali kita boleh cari laju. Okay, macam mana nak cari laju? Laju pada graf jarak masa adalah diwakili oleh kecerunan lah. Okay, kecerunan. Kecerunan itu mewakili laju. Okay, so macam mana cara nak cari? Jarak bahagi masa. Okay, jarak bahagi masa lah. Kemudian purata laju. Okay, macam mana kita nak dapatkan purata laju? Purata laju adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, itu adalah purata laju. Okay, sekarang kita tengok perjalanan bandar A ke bandar B. Okay, macam mana kita nak cari perjalanan bandar A ke bandar B? Okay, dari A pergi ke B Okay, ini A nak pergi ke B. So kita jarak dia, kalau nak tahu jarak, kita cuma tengok pada paksi X sahaja. Paksi Y sahaja. Okay,
So jarak dia adalah 10. Okay, daripada 0 sampai ke 10. Jadi jarak dia adalah 10. Kemudian masa dia 0 sampai 2. Jadi cuma 2 jam. Okay, sebab kat sini jam, jadi 2 jam masa dia. So apa lagi kita boleh cari? Laju. Okay, laju, macam mana nak cari laju? Jarak bagi masa. Okay, so jarak dia adalah 10. Okay, bahagi dengan masa dia adalah 2. Jadi kita akan dapat 5 km per jam. Okay, itu macam mana kita nak tafsirkan graf jarak masa lah. Okay, kalau dia nak perjalanan bandar B ke C. Okay, B ke C kat sini. Okay, B ke C. Jadi kat situ jarak dia adalah, berapa jarak dia? Kalau B ke C. Tak ada. Tak ada Kosong. jarak. Kosong. Sebab apa dia kosong? Kat situ dia adalah pegun ataupun tidak bergerak. Okay, dia tidak bergerak. Jadi kat situ kosong lah. Tiada pergerakan. Okay, so kat situ masa ada. Okay, masa dia adalah daripada 2 sampai 4, so dia adalah 2 jam. Okay, laju berapa? Kosong. Kosong lah. Kalau dah dia tak bergerak, macam mana nak ada laju? Okay, so laju dia kosong. Okay, seterusnya kalau kita tengok perjalanan bandar C ke bandar D. Okay, bandar C ke bandar D, so jarak dia masih lagi, kita tolak lah, 14 tolak 10. Kita akan dapat jarak dia adalah 4 km. Okay, masa daripada 4 sampai 5, so 5 tolak 4 dah, jadi 1 jam. Okay, laju, jarak bagi masa. Okay, kemudian sama jugalah untuk perjalanan D ke E. Okay, boleh? Ada persoalan? Untuk graf jarak masa, untuk kita nak ingat semula je ni. Okay, apa yang kita dah buat sebelum ni. Tak ada Okay, kalau tak ada kita teruskan lagi dengan contoh. Okay, ini contoh. Okay, tengok. Kita akan jawab contoh soalan ni. Okay, Raja menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dan sebuah van dalam tempoh 120 minit. Okay, itu graf yang diberi. Okay, graf AEB mewakili perjalanan kereta dari bandar P ke bandar Q. Okay, AEB ini AEB. Okay, yang ini garis putus-putus tu. Okay, itu mewakili pergerakan kereta dari bandar P ke bandar Q. Okay, graf CDEF mewakili perjalanan van dari bandar Q ke bandar P. Okay, CDEF. Okay, mewakili perjalanan van. Okay, dia ada dua kereta dengan van. Okay, dari bandar Q ke bandar P. Kereta itu bertolak dari bandar P dan van itu bertolak dari bandar Q pada waktu yang sama dan melalui laluan yang sama. Okey, sekarang kita tengok apa yang dia nak tanya. Okey, itu dia punya gambar rajah mewakili van dengan kereta lah, daripada P nak pergi ke Q. Yang kereta P ke Q tu kereta van daripada Q ke P. Okey, sekarang kita tengok. Okey, dia nak nyatakan tempoh masa. Okay, nyatakan tempoh masa dalam minit ketika van itu berhenti. Okey, itu soalan dia. Nyatakan tempoh masa dalam minit ketika van itu berhenti. Jadi kat mana van itu berhenti? Okay, kita tengok balik graf kita. D. Okey, ni. Okay, itu graf dia. Okay, ketika van berhenti, kat mana van berhenti? Okay, van berhenti dekat D. van yang mana? Van CDEF atau AEB? CDEF. Okay, CDEF adalah van, jadi van berhenti pada DE. Okay, dekat DE ni van berhenti. Okay, kat sini. Betul? Jadi dia nak tempoh masa. Okay, jadi tempoh masa van itu berhenti adalah kat mana? 25. 25. Okay, iaitu 75 tolak dengan 50. So kita dapat 25 lah. Okay, ni.
Okey, sekarang kita nak tengok cari jarak dalam kilometer dari bandar Q apabila kedua-dua kenderaan bertemu. Okey, kenderaan itu bertemu pada, kat mana kita tengok kenderaan tu bertemu? Okey, pada graf kita kat sini. Okey, okay, dia bertemu pada titik E. Okay, dia bertemu pada titik E. Jadi dia nak jarak dari bandar Q apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Jadi daripada Q ke E ni. Okay, sini ke sinilah maksudnya. So berapa jarak dia? 40 km. Ya 40. Okay, 140 tolak dengan 100. 100. Okay, so kita dapat 40. Okay, boleh Okay, seterusnya hitung purata laju dalam kilometer per jam van itu untuk keseluruhan perjalanan. Okay, purata laju. Apa dia formula purata laju? Apa dah tadi? Jumlah jarak bagi masa. Okay, jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okay, so jumlah jarak kita berapa? So macam mana nak cari jumlah jarak? Tengok pada graf sahaja. Sebab graf kita adalah graf jarak masa. Jadi jumlah jarak kita adalah 140. Betul? 140. Okey, jadi jumlah jarak adalah 140. Bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa berapa? 120. Okey, jumlah masa adalah 120. Okey, jumlah masa 120. Tapi perhatikan soalan dia. Okey, kita tengok soalan dia semula. Nampak tak soalan dia? Hitung purata laju dalam kilometer per jam. Van tu untuk keseluruhan perjalanan. Jadi dia nak purata laju dalam kilometer per jam. Kalau kita tengok graf kita, dia bagi masanya adalah dalam minit. Okey. Jadi apa kita kena buat? Kita mesti tukar dahulu masa itu kepada jam. Okey, so macam mana nak buat? Cuba kira. 70. Jumlah jarak dia 140 bagi dengan jumlah masa dia adalah 2 jam. 2 jam. Sebab 120 darab bahagi dengan 60. So kita dapat 2 jam. Jadi bagi jumlah jarak bagi jumlah masa dapat berapa? 70 km per jam. Ya, 70 km per jam. Okey. Dapat Okey. Sekiranya, sekarang satu lagi soalan. Diberi purata laju kereta adalah 80 km per jam. Yang ni dah cikgu nak tunjukkan soalan yang satu lagi. Nampak tak? Nampak. Itu soalan dia. Tak nak tunjuk jawapan dia. Tunjuk soalan dia. Okey, diberi purata laju kereta itu ialah 80 km per jam. Hitung nilai bagi T. Okey. Dapat soalan dia? Kita tengok kembali graf dia. Itu graf dia. So dia kata kat situ dia bagi purata. Okey, dia bagi kat situ purata laju adalah 80 km per jam. Jadi dia nak hitung nilai bagi T. Okey, macam mana nak cari? Macam mana nak cari? 80 bahagi. Kita kembali kepada apa dia? Formula purata laju lah. Purata laju. Okey, purata laju adalah apa dia? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, kita tengok situ jarak dia berapa. Jumlah jarak dia berapa? 140. Okey, so 140. Purata laju dia dah bagi tadi 85. Okey, jumlah jarak adalah 140. Jumlah masa?
Jumlah masa apa? T. Okey, jumlah masa T. adalah T. Okey, sekarang kita perlu cari T. So, macam mana nak cari T? Pindah. Dapat? Dapat. Dapat. Okey. T kat situ adalah dalam minit kan? Awak dapat berapa? T. Cikgu, yang jumlah yang dia bagi laju purata tu 80 ke 85? 80. Oh, 80. Betul-betul 80. Salah ni kat sini. 80. Dia bagi purata laju adalah 80 kilometer per jam. Okay. So, dia nak cari nilai T. So, macam mana? Dapat berapa T? 105. 105. Okay, 105 Betul? Okay, kita tengok. So, 140 bahagi dengan T per 60. Kenapa T per 60? Sebab dia adalah dalam Minit. dalam apa? Dalam Jam. minit. Dia nak dalam jam. So, dia T tu adalah dalam minit tapi dia beri dalam jam. Jadi kita kena bahagi dengan 60 lah. So, kita akan dapat T adalah 105. Okay? Boleh? Okay, seterusnya kita akan tengok luas Okay, kita akan tengok luas. Okay, luas ni adalah untuk, luas ni biasanya kita akan cari pada graf laju masa lah. Okay, graf laju masa kita akan cari luas dan mana luas itu mewakili jumlah jarak. Okay, jadi kat sini kita tengok. Bila nak mencari luas, kita akan tengok ada beberapa bentuk yang kita perlu ingat formula mencari luas dia. Okay, yang pertama adalah luas segi 4 lah. Luas segi 4. Okay, kat situ luas segi 4. Ini bentuk dia, so A darab B. Okay, awak kena ingatlah formula dia panjang darab lebar. Jadi A darab B. Okay, kemudian luas segi 3. Luas segi 3 semua orang dah tahu dah, satu dunia dah tahu dah ni. 1/2 darab A darab B. Okay, macam mana pun bentuk dia, okay, kita mesti darabkan macam ni lah. Ini formula dia 1/2 darab A darab B. Kalau bentuk macam ni pun sama. Okay, trapezium. Okay, trapezium ni ramai yang orang lupa ni. Okay, trapezium ada 3 jenis. Okay, 3 bentuk kat situ. Okay, dia bagi 3 jenis. Okay, kat sini H dia kat bawah, A kat sebelah kiri, B sebelah kanan. Okay, yang penting formula dia adalah ini. Okay, 1/2 darab A tambah B darab H. A dengan B ni adalah sisi yang selari. Okay, sisi yang selari bermaksud kalau trapezium ni tegak macam ni, so yang selari dia adalah ini, A dengan B ni. Okay, ini pun samalah, dia tegak jadi yang ini yang selari. Ini kalau dia baring macam ni, so selarinya adalah yang ni. Okay, so itu awak kena ingatlah. Okay, macam mana nak mencari luas trapezium. Okay, sebab kita akan gunakan untuk mencari luas di bawah graf. Okay, so kita tengok contoh Okay, kat sini. Okay, itu adalah contoh graf laju masa. Okay, macam mana nak mencari luas bagi segitiga. Okay, segitiga adalah yang ini So, berapa kita boleh dapat ni luas segitiga ni? Cuba cari. Cikgu, cikgu kalau terus kira trapezium pun boleh kan? Boleh. Cuma yang ini kita nak cuba kira satu-satu. Okay, sebab ada 3 bentuk tu, kita kira satu-satu. Kalau nanti untuk soalan, boleh je nak terus guna trapezium. Okay, so yang ini kita cari segitiga dahulu. So, berapa luas segitiga yang kita dapat? 300. 300. Okay, 300 1/2 darab dengan 20 darab 30. Okay, so kita dapat 300. Okay, boleh? Okay, sekarang kita cari luas segi 4 pula. Segi 4 yang ini. Okay, berapa luas segi 4? 30 darab berapa dapat?
600. Dapat 600. Okay. So itu adalah luas segi 4. Okay. Seterusnya luas trapezium. Okay. Ini trapezium. Dia tegak macam ni. Okay. So berapa dapat luas trapezium? Apa luas trapezium? $350. 350. Okay, tengok. Okay. So 1/2 darab dengan 30 tambah 40 bahagi, darab dengan 10. So kita dapat 350 lah. Okay. Boleh? Ada soalan? Soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita cuba jawab soalan yang ni. Okay. Okay, kita cuba jawab soalan. Cari luas bagi setiap bentuk yang diberi. Okay, A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, D dapat berapa. Dapat berapa? A berapa A? 150. 150. Okay, 150. Okay, betul. B? B dapat berapa? 90. B? 90. Okay, 90. C? 480. 480. Okay, D? 250. 250. Okay, betul. Okay, kita tengok satu lagi soalan. Okay, soalan ni dia nak cari jumlah keseluruhan perjalanan. Okay, maksudnya daripada sini sampai ke sini. Jadi jumlah keseluruhan perjalanan bermaksud jumlah luas. Okay, jumlah keseluruhan luas di bawah graf lah. So cuba cari. Boleh gunakan ini adalah bentuk apa? Trapezium. Trapezium. So ini adalah segi 4. So kita kena cari luas A dengan B dan kemudian tambahkan. So kita akan dapat lah. So berapa dapat? 130. 130 untuk keseluruhan Betul? Ya. Okay, kita tengok. Okay, trapezium maknanya 1/2. Okay, ni untuk luas A. Luas A adalah 1/2 darab dengan 25 tambah 50 darab 0.8. Okay, so dapat berapa? Cuba kira. Mana calculator? Okay, berapa dapat? 30. Berapa? 30. Okay, so kat sini dapat 30. Okay, B pula. Okay, B adalah panjang darab lebar. So 50 darab dengan 2 tolak 0.8. Berapa? 1.2. 1.2. Okay, so dapat berapa? 50 darab dengan 1.2 dapat 60. 60. Jadi jumlah keseluruhan perjalanan dia adalah? 90. Jumlah dia adalah 30 tambah 60. So dapat 90. Okay? Boleh? Boleh? Okay, so jadi setakat itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Nanti cikgu akan berikan latihan Latihan cikgu akan bagi dalam grup. Dan latihan tu mesti dijawab. Kemudian awak mesti snap gambar dan hantar pada cikgu.